Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa man ma'ana. Allahumma ihfazna wa ihfaz ma ma'ana wa man ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana wa man ma'ana. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka imanana wa anfusana wa ahlana wa qarabatana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa 'iyadhika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghyin innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma raghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita tengok Datuk Seri kita bersama dengan calon kita untuk bermain sepak raga skill. Kemudian insya-Allah baru kita akan start untuk sembang santai pada petang ni. Tuan-tuan, konsep kita sembang santai, relax. Tuan-tuan boleh minum, boleh makan. Boleh. Nak bergambar pun boleh, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada petang ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kak-kak. Semua yang hadir pada petang ni adalah sebagai tanda sokongan kita kepada Perikatan Nasional. Insya-Allah kita akan keluar beramai-ramai pada tarikh 12 Ogos nanti untuk kita undi Perikatan Nasional dan kita akan pastikan negeri kita dipimpin oleh pemimpin yang adil dan juga amanah, pemimpin daripada Perikatan Nasional. Dan insya-Allah sekali lagi kita akan menobatkan Datuk Seri kita sebagai Menteri Besar Kedah untuk menjadikan negeri kita ni adalah sebagai the Greater Kedah. Takbir. Nampak okey sekarang kita berebut dah tak ada. Malaysia, let's go. Hari ini kita mulakan revolusi sejagat. Kau dan aku kita sama-sama capai sampai dapat. Bangsa merdeka sepakat, perjuangan untuk rakyat. Perikatan Nasional melangkah perkasa sedia menggalas amanah. Bangkit semua anak muda, pilihan di tangan generasi kita. Semboyan telah berbunyi, kita tegakkan panji slogan PNBest, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkerja, tak gentar dipanggil. PNBest, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. Kita
ikat perikatan kasih ketat. Muafakat sejagat raya kasih bulan. Kita pegang erat, kita jaga rakyat. Juang habis keringat, juang hingga penat. Juang sampai tamat, juang sampai tenang. Rasuah, pecah amanah, kaum berpecah jadi sejarah. Cuba kita tumpu dengan parti yang baru. Kita undi dulu, pian terbantu. Kerana benar, berani kerana benar. Jangan takut, jangan gentar. Jangan takut, jangan gentar. Misi tepat kesasar. Misi tepat kesasar. Malaysia kita gegar. Malaysia kita gegar. Oh, bangkit semua anak muda. Pilihan di tangan generasi kita. Semboyan telah berbunyi, kita tegakkan panji slogan. PNBest, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkecil, tak gentar dipanggil. PNBest, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. Hari ini kita mulakan revolusi sejagat. Kau dan aku kita sama-sama capai sampai dapat. Bangsa merdeka sepakat, perjuangan untuk rakyat. Perikatan Nasional melangkah perkasa, sedia menggalas amanah. Oh, bangkit semua anak muda. Pilihan di tangan generasi kita. Semboyan telah berbunyi, kita tegakkan panji slogan. PNBest, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkecil, tak gentar dipanggil. PNBest, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. PNBest, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkecil, tak gentar dipanggil. PNBest, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. Jangan ditipu diperolok dengan si dia hai mulut becok. Detik lapuk macam perampok, nanti menyesal di hari esok. Tak habis-habis susahkan rakyat, dulu janji tak pernah tepat. Konon nak ikut macam barat, tapi banyak menceceh kerja tak buat. Anak-anak buruk di atas kajar, itu upaya pokok selasi. Sudahlah buruk mengata orang, tak sedar-sedar dia yang lebih. Jangan ditipu diperolok dengan si dia hai mulut becok. Detik lapuk macam perampok, nanti menyesal di hari esok. Tak habis-habis susahkan rakyat, dulu janji tak pernah tepat. Konon nak ikut macam barat, tapi banyak menceceh kerja tak buat. Kita naung slogan bersih dan stabil, siasah dengan adil, berlandas kitab suci yang dipanggil dalil. Kata-kata ini untuk kamu yang sering ragu-ragu, hingga tak tahu mana satu destinasimu. Jangan terpedaya dengan budaya ekstremis, fanatis dan radikalis. Rapatkan baris perjuangan, ikatan pengorbanan. PN tetap bersedia nakhoda berlayar. Oi, menceceh, 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 menceceh. Oi, menceceh, 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 menceceh. Prihatin bersih dan stabil, prihatin bersih dan stabil, prihatin bersih dan stabil.
kita mengalu-alukan kehadiran daripada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk hadir pada petang ini. Alhamdulillah tuan-tuan, kehadiran yang amat memberangsangkan. Terima kasih diucapkan. Kehadiran yang ramai pada petang ini adalah sebagai tanda sokongan kepada Perikatan Nasional, dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan keluar pada hari Sabtu ni 12 Ogos. Pastikan seluruh ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita yang boleh untuk mengundi, untuk kita hadir beramai-ramai untuk kita keluar mengundi. Dan pastikan tuan-tuan, kita keluar lebih awal pada hari Sabtu ni untuk kita mengundi, dan insya-Allah kita akan mengundi Perikatan Nasional, dan kita akan nobatkan sekali lagi Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita sebagai Menteri Besar Kedah untuk kali ini, insya-Allah. Tuan-tuan, kita nak mulakan dah majlis. Pihak majlis mempersilakan kepada pimpinan-pimpinan kita untuk hadir ke pentas utama kita. Okey tuan-tuan, kita buka laluan sikit. InsyaAllah saya kira semua tak sabar nak mendengar sembang santai kita pada petang ni. Kita tak sabar nak dengar isu-isu semasa yang akan dikupaskan oleh pimpinan kita, insya-Allah. Tak apa, lagi kita mengamak lain, insya-Allah. Kita mengamak lain. Lagi lepas habis program, tuan-tuan, mana-mana muslimat Seri Kandi perempuan, kita akan berkembang duduk setempat, kita ambil gambar. Kita tahu kalau kata lah ni kau kan muslimat kau Seri Kandi kau susah nak bergambar, berebut. Insya-Allah kita akan menggambar. Akhir sekali lagi ni kita akan spend masa untuk yang perempuan akan bergambar bersama dengan pimpinan kita, insya-Allah. Dialukan kehadiran pimpinan kita untuk naik ke pentas utama. Allah. Sila Ustaz. Ustaz Maya. Calon kita sila. Calon kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada petang ni. Yang dimuliakan Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mak Nor selaku Menteri Besar Kedah, Panglima Perang Perikatan Nasional yang hadir pada petang ni. Yang dimuliakan Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad bin Yahya selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, juga sebagai Yang di-Pertua PAS Kawasan Alor-Star, juga merupakan Ahli Parlimen Pokok Sena. Kita menantikan lagi tuan-tuan, moderator kita pada petang ni Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Taib Azamuddin. Sekarang ni duduk di masjid. Duduk di masjid tengah bagi keterangan kepada pihak polis. InsyaAllah kita akan tunggu, tak lama lagi dia akan mai. Dan juga yang kita alu-alukan calon kita N14 Dun Alor Mengkudu, Tuan Haji Radi Maddin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan mulakan program kita pada petang ni. Untuk itu kita nak dengar kata-kata aluan daripada tuan rumah, kata-kata aluan daripada pimpinan kita. Jadi dengan tu, dengan segala hormatnya saya menyebut kepada Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad bin Yahya selaku Yang di-Pertua PAS Kawasan Alor-Star. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ustaz Shah, pengurusi majlis pada petang ni, yang kita raikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Nor, Panglima Perang kita. Alhamdulillah petang ni muncul di Alor Mengkudu. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok sihat ke tak MB kita ni? Alhamdulillah.
yang kita raikan juga Tuan Haji Muhammad Radhi Mak Din, calon N14 Alok Mengkudu. Calon ni setakat petang ni ya. Setakat petang ni kita sebut calon 12 hari bulan malam ahli Dewan Undangan Negeri Alok Mengkudu, insya-Allah. Seluruh pimpinan yang hadir pada petang ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, anak-anak muda, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah petang ini kita dapat bertemu dan kita rasa sangat bertuah. Sila Cikgu Ramli. Petang hari ini kerana kita dapat bersama dalam satu program santai, MySat, bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Nor. Tuan-tuan, kita kenali batang tubuh Yang Amat Berhormat Datuk Seri, dan batang tubuh ini sudah 3 tahun telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Menteri Besar Negeri Kedah dengan berbagai usaha, kesungguhan, ikhtiar serta gagasan-gagasan besar untuk Kedah. Dan kita insya-Allah selepas 12 hari bulan ini, sekali lagi Perikatan Nasional Negeri Kedah dengan keputusan undian dan sokongan daripada tuan-tuan puan-puan semua, pada 12 hari bulan sekali lagi kita akan usulkan ke bawah Duli Tuanku Sultan untuk Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Nor sebagai Menteri Besar Negeri Kedah, insya-Allah. Tuan-tuan, semua itu adalah di atas tujuan untuk meneruskan apa yang sudah dirancang, untuk memastikan segala cita-cita hasrat murni yang diletakkan, dan bagi merealisasikan semua itu 36 calon telah disenaraikan oleh Perikatan Nasional Negeri Kedah, diketuai oleh Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Nor dengan pelbagai latar, pelbagai kebolehan, pelbagai keistimewaan, ketokohan, semuanya dipadukan bagi memastikan cita-cita yang diletakkan untuk kita capai the Greater Kedah akan dapat kita sama-sama kecapi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, petang hari ini kita dapat saksikan Datuk Seri bersama dengan kita rasa sangat bertuah, dan juga kita ambil kesempatan petang hari ini untuk berkenalan dengan lebih rapat calon N14 Haji Radhi Mak Din, satu tokoh, satu legenda bola sepak negara, bukan sekadar negeri Kedah, yang telah mengharumkan nama negeri, mengharumkan nama negara di arena bola sepak, dan insya-Allah akan memainkan peranan di arena politik dan pentadbiran negeri Kedah untuk memastikan Kedah mencapai cita-cita yang kita hasratkan. Jadi inilah dua tokoh yang kita tampilkan pada petang hari ini untuk Dun Alok Mengkudu dan juga untuk negeri Kedah. Boleh tuan-tuan kita bersama dengan mereka memberi sokongan pada Perikatan Nasional? InsyaAllah. Terima kasih atas sokongan. Saya alu-alukan kehadiran semua pimpinan pada petang hari ini dan kehadiran semua tuan-tuan. Mudah-mudahan majlis kita bermanfaat untuk kita mendekatkan calon-calon kita dengan rakyat di Alok Mengkudu dan juga yang hadir pada petang hari ini. Sekadar itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan takbir. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad bin Yahya selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, juga merangkap selaku yang dipertua PAS kawasan Al-Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita bersama dengan calon Perikatan Nasional N14 Dun Alok Mengkudu, dan kita nak lebih mengenali beliau. Insya-Allah tuan-tuan, kita dengan segala hormatnya menyebut kepada Tuan Haji Radhi Mak Din untuk memberikan sedikit ucapan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Shah selaku pengurusi majlis pada petang ini. Yang dihormati Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur selaku MB Kedah. Yang dihormati Datuk Ustaz Ahmad Yahya Pesuruh Jaya Kedah, Ahli Parlimen Al-Ostar, Ahli Parlimen Pokok Sena, minta maaf. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan daripada Bersatu, daripada Gerakan, seterusnya cawangan Taman Bersatu pada petang ini. Tidak saya lupakan juga kepada ayahanda saya yang berada di depan tu, Haji Makdin bin Hussein, yang turut hadir pada petang ini. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada petang ini kita dapat bertemu buat pertama kali. Sebenarnya saya ada main dah semalam, tapi main semalam dia lebih kepada makan mi kari semalam. Semalam mi kari, dan hari ini depa suruh main sepak aga. Ya, alhamdulillah, nampaknya kita diuji sebelum nak jadi calon pun diuji dah ni awal ni. Tapi alhamdulillah, nampaknya lepaslah ujian yang pertama ni, insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan, dalam tempoh sebulan ni saya dah berjalan dah di Alor Mengkudu ni. Alhamdulillah, sambutan dan penerimaan daripada orang Alor Mengkudu ni alhamdulillah. Cuma untuk pertama kalinya, ini pun satu kejutan juga. Ni nak makluman untuk tuan-tuan lah, tapi jangan buat dah. Sebab saya bila pertama kali saya pergi sembahyang, Datuk Seri, sembahyang Jumaat, pakai jubah putih hari tu. Tok Imam nampak jubah putih, dia suruh jadi Tok Imam tu. Buat pertama kali dalam sejarah, mai jadi Tok Imam masjid sembahyang Jumaat di masjid Kuak kalau tak silap saya. Sebenarnya rumah saya ni di Pokok Sena. Rumah saya di Pokok Sena, dekat dengan masjid. Tapi bila dekat dengan masjid ni, kita makmum ni pergi lambatlah sikit. Jadi tak ada lah nak kena jadi Tok Imam. Tapi sampai hari ni, di Alor Mengkudu ni, kita jadi Tok Imam. Alhamdulillah, diuji lagi rupanya. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan pada petang ni, saya nak memperkenalkan dirilah. Tapi sebahagian yang ada hari ni, saya rasa kenal dah dengan saya ni. Tapi kenal saya dalam sudut bola sepak. Sudut bola sepak. Dan hari ni, untuk makluman sahabat-sahabat semua, tuan-tuan semua, saya dilahirkan di Pokok Sena. Di Pokok Sena, Dun Bukit Lada. Tapi selepas arahan daripada pimpinan, saya hadir ke tempat tuan-tuan daripada bukit turun ke Alor untuk menjadi calon di Alor Mengkudu ni, insya-Allah. Saya menghargai atas kepimpinan yang telah membuat arahan kepada itu, dan saya juga menerima dan juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana menerima saya seadanya. Dan insya-Allah dengan berkat sokongan tuan-tuan, berkat sokongan semua, dan insya-Allah kita nak jadikan Alor Mengkudu ini sebagai salah satu daripada kerusi yang akan membantu menjadikan Datuk Seri Sanusi dilantik semula sebagai MB Kedah yang baru, insya-Allah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pasal apa yang kita nak kena sokong PN ni? Dan saya yakin dan percaya di kalangan yang ada hari ini pasti di antara penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Betul ke tak? Kok ada daripada PH ada ke? Ada. Maksud dari yang ada tu pun sokong Perikatan Nasional, insya-Allah. Pasal apa? Pasal yang pertama, seperti yang telah dimaklumkan oleh Ustaz Mayah tadi, bahawa kita nak meneruskan agenda pentadbiran kita yang terurus dan berintegrasi, seperti yang telah ditunjukkan oleh MB kita pada penggal yang lepas. Jadi untuk kali ini kita nak memastikan bahawa Alor Mengkudu di antara 36 DUN yang akan menjadi penyumbang kepada kemenangan kita dalam pilihan yang akan datang, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menafikan bahawa kita tak mau negeri kita yang selepas diperintah selama 3 tahun diambil alih oleh PH balik. Yang ni kita nak kena pastikan sungguh-sungguh. Jadi kita harap sungguh-sungguh pada 12 hari bulan ni kita nak pastikan anak-anak Alor Mengkudu ni turun beramai-ramai dan pastikan kita memangkah Perikatan Nasional Alor Mengkudu ni atas nama Radhi Makdin, Perikatan Nasional
nombor 1. Apa ingat nombor 1 nah? Jangan lajak nombor 2. Nah, nombor 1. Nombor 1 setakat tu ya, berhenti setakat tu. Nah, yang kedua, kita nak pastikan bahawa kita nak buang ego yang ada pada PM dan juga sekutu-sekutu dia. Pasal apa? Tuan-tuan, Datuk Seri ni berulang kali duk berucap, no? Berulang kali duk berucap PM pi kempen naik helikopter. Naik helikopter. Rupanya dia imaginary baru ni. Naik helikopter lagi. Nak habaq apa? Nak habaq kata dia tak heran dekat siapa. Bila dia tak heran dekat siapa, tuan-tuan, 12 hari bulan kita nak tahu dia nak heran ke tak heran. Jadi kita pastikan bahawa 12 hari bulan ni kita nak pastikan bahawa Alok Mengkudu kita tawan, Suka Menanti kita tawan, Kota Darul Aman kita tawan, dan semua di kawasan daerah-daerah kita tawan, dan insya-Allah bukan sekadar di daerah di negeri Kedah, kita akan pastikan di Selangor, di Kelantan, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang dan juga di Terengganu, kita akan tawan ke 6 negeri ini, dan insya-Allah bukan sekadar di negeri ini saja kita tawan, bukan sekadar negeri ini kita tawan, dan insya-Allah Tan Sri Datuk Syahidan dia kata apa? Bila dah kita dapat tawan 6 ni, dia kata apa? Dia angkat tangan dua-dua, dia kata apa? Bye-bye. Bye-bye. Bulan 8 kita akan tukar kerajaan pusat. Insya-Allah. Nah, ingat sekadar itulah ucapan ringkas pada petang ni saya nak bagi dekat bos kita bercakap, panglima kita bercakap dengan lebih detail apa yang dia nak bagi maklumat berkenaan dengan pilihan raya dan juga berkenaan dengan suasana berlaku pada hari ini. Insya-Allah. Nah, kepada tuan-tuan saya nak mengajak sekali lagi 12 hari bulan, jangan lupa kita dah gantung poster, kita dah pacak bendera apa semua, tiba-tiba 12 hari bulan tuan-tuan tak turun. Habis selesai, kita tak jadi apa yang telah tuan sumbangkan. Jadi saya mintalah dan saya merayulah kepada ahli-ahli UMNO, kepada ahli-ahli Pakatan PH, dan saya merayu kepada ahli-ahli PAN dan atau amanah lah supaya turun dan mailah support kita, mailah bantu kita dan bagilah undi kepada Perikatan, sebab inilah antara kerajaan yang kita rasa kita nak bina kembali dengan penuh integriti dan penuh amanah. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua, dan insya-Allah kita akan berjumpa dari masa ke semasa, dan kita akan mengharapkan bahawa tuan-tuan akan turun sungguh-sungguh pada 12 bulan dan panggillah anak-anak kita yang berada di semua kawasan di luar di kawasan Kedah ni supaya kembali dan mengundi Perikatan Nasional. Wallahu alam. Ingat sekadar itulah ucapan ringkas pada petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Perikatan. Terima kasih diucapkan kepada calon Perikatan Nasional N14 Dun Alor Mengkudu Tuan Haji Radhi Maddin di atas ucapan pengenalan pada sebentar tadi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tertunggu-tunggu. Kita tengok dalam mesej pagi tadi ni ada yang tanya, betul ke MB nak main ni? Betul ke MB nak main? Pasal dia kata tak boleh, jumpa nanti 12 hari bulan pula. Jadi pakar kata tak jadi ke petang ni? Jadi tak jadi. Kita kata tuan-tuan, jadi ke tak jadi ke, tuan-tuan kena mai pada petang ni untuk kita tengok betul tak MB kita mai pada petang ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebelum kita berikan ruang dan masa kepada panglima perang kita untuk memberikan ucapan isu-isu semasa kepada kita, saya minta kepada tuan-tuan kita angkat tangan sekali sebagai tanda sokongan kita kepada Perikatan Nasional. Sila media. Kita lawan. Kita lawan. Kita lawan. Perikatan. Baik, tuan-tuan, dengan segala hormatnya pihak majlis menyebut dan mempersilakan kepada Panglima Perang Perikatan Nasional Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Nor untuk memberikan ucapan dan ceramah kepada kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fadil pengurusi majlis yang dikasihi Yang Berhormat Datuk Ahmad Yahya, Pesuruhjaya PAS Kedah, dan juga yang di-Petua PAS kawasan Alor-Star, timbalan pengurusi PN Kedah, Saudara Abang Radhi Maddin, calon PN bagi Alor Mengkudu, yang saya yakin tiap-tiap
sanubari hati tuan-tuan yang boleh mengundi telah pun menyematkan nama Radhi Mak Din dalam hati masing-masing calon nombor 1 Alor Mengkudu yang akan tuan-tuan beri undi pada 12 hari bulan nanti. Ustaz yang berhormat Ustaz Afnan, ada Ustaz Afnan. Ustaz Afnan Hamimi sedang diambil keterangan oleh polis. Tuan-tuan sekalian, saya melalui pilihan raya ni banyak kali. Mula terlibat taklah lama sangat, tahun 95. Tahun 95 tu baru duk tolong-tolong orang lah, boleh mengundi dah. Sebelum pada tu tahun 90. Tahun 90 ni baru duk naik tiang. Duk naik tiang telefon ni, melecak habis dada ni, duk pasang bendera, pasang poster. Pada masa tu poster pakai kertas aja, gantung telur rupiah. Nak pergi tinggi nak kena naik tiang telefon. Tiang telefon ni kan bulat. Kapit dengan kaki kapit ni melecak habis paha-paha. Tahun 90, 95, tahun 99, 2004, 2008. Inilah 2013, 2018. Ini 2023. Banyak kali juga loh. Saya perhatikan apabila mereka ini memegang tampuk kuasa, jadi kerajaan, pilihan raya kita menjadi begitu tajam. Bila PH, pimpinan Anwar Ibrahim ini menjadi kerajaan, pilihan raya kita menjadi begitu kasar. Kasar ya. Dia guna habis semua. Kalau ada stem brun boleh lenyek pun dia lenyek kita dengan stem brun. Pilihan raya dah tak achievement stem brun. Maka di semua agensi dan jabatan digunakan sepenuhnya untuk memenangkan kerajaan. Tuan-tuan sekalian, yang duk main lawan dengan kita ni, yang duk main lawan kita, Saifuddin Rafizi, depa bukan bertanding pun. Depa tak bertanding tuan-tuan. Kalau bertanding pun kalah. Pudin tu bertanding parlimen di Kulim Menak Baru. Kalah 13,000 undi tuan-tuan. Orang tak mau pun dia. Yang mau dia ni Anwar Ibrahim je. Rafizi dia bukan tanding negeri ni, dia bukan budak Kedah, bukan. Dia orang Kuala Lumpur, asal Terengganu, Besut. Mak pak dia pindah pergi ke Maman. Kemudian dia besar ngaji di kolej Malay College Kuala Kangsar, MCKK. Kemudian pergi mengaji luar negara. Bukan dia biasa hidup lagu kita main sepak agar ni, tak biasa Saya ingat sepak pun tak kenal apa. Dan saya nak habaq kata, mereka ni bukan sebahagian daripada kita. Kita yang akan hidup lepas ni, sama-sama kita ni. Radhi, saya akan duduk di Kedah ni. Kita akan bercampur, bermain, bergaul, mentadbir, ditadbir, diurus. Semua kita sama-sama kita. Yang mai buat kacau, mai duk kata macam-macam, mai buat tuduhan, mai buat haru biru ni, orang Kuala Lumpur. Mereka tak bertanding di sini. Mereka tak masuk pun pilihan raya. Ajak saya berdebat nak pecat baju lah apa. Dia kata hang buka seluar aku nak tengok. Ada telok tak ada telok? Pasal dia kalau buat kesalahan apa pun, dia menteri dalam negeri. Buat kesalahan pilihan raya apa pun dia tak ada risiko. Pasal dia tak bertanding. Saya sedang bertanding. Kita nak berlawan lebih-lebih tak boleh tuan-tuan. Undang-undang banyak dalam pilihan raya ni. Jadi bila dia main duk kenyak kita tu, ada keperluan kita jawab. Kebanyakan isu yang dibangkit tak perlu dijawab. Pasal sudah diselesaikan di peringkat agensi. Ada pendakwaan. Sampai sud dah, sampai mahkamah. Kawan tu kena masuk penjara dah. Apa tujuan? Dia ambil hasil siasatan agensi jabatan. Dia ambil hasil tu, dia pergi duk lempak tengah orang ramai, lepas tu duk cabak kita suruh jawab. Apa tujuan? Benda tu dah selesai. Dan dia pun tak bertanding pun. Dia kalau dia bertanding, saya renyak balik tuan-tuan. Dia bukan bertanding. Satu dia menteri dalam negeri.
Saya menteri caretaker. Menteri besar caretaker. Dah bubar dewan, saya ni tak ada lah kuasa penuh dah. Jadi caretaker sajalah. Agensi jabatan tak akan turut. Saya pun tak pernah guna agensi dan jabatan kerajaan negeri untuk berkempen bagi pihak Perikatan Nasional. Bukan saya tak pernah guna, saya tak izinkan. Saya tak benarkan PN guna agensi kerajaan untuk berkempen. Depa dah. Depa guna semua agensi. Agensi-agensi penting di bawah KDN. Semua esko saya dipanggil SPRM. Siasat 7-8 jam seorang. Tak ada isu. Tak ada seorang pun didakwa. Tak ada. Sampai sekarang tak ada apa. Kemarin panggil pengarah PTG. Pada pagi pakai 10 malam. Nak gempak. Nak cari modal. Nak hayun pilihan raya ni. Bukan nak dakwa orang. Tak ada pendakwaan pun. Hayun gitu ya. Cari modal. Kok jumpa lah siapa-siapa terselit buah kapet ke apa ke. Tak ada tuan-tuan. Jadi PH ni sebenarnya bukan saja tak layak untuk buat kacau di Kedah ni. Jadi kerajaan pusat tu pun hampa tak layak. Pasal hampa mai kecak tengah orang ramai ni. Bukan bina keharmonian. Hampa mai suruh pecah belah. Hampa timbulkan keraguan yang besar kepada kerajaan negeri. Hampa hayun semua jabatan, semua pegawai kerajaan hampa hayun. Pengarah PTG hampa hayun. MB hampa hayun, Esko hampa hayun. Semua menimbulkan keraguan kepada kerajaan. Ini bahaya tuan-tuan. Ini pendekatan yang bahaya oleh PH. Saya ni, mereka kata, Lok Lang, cakap lepas. Tuan-tuan sekalian, saya bercakap deras tu untuk apa dengar suara negeri ni. Suara negeri ni terperam begitu lama. Saya cakap pasal sejarah. Pasal sejarah negeri kita yang terpesong. Yang dipesongkan, sengaja dihilangkan untuk meletakkan negeri kita paling bawah sekali. Tak betul. Saya kata betulkan semula sejarah. Mereka lawan saya. PM pun lawan. Dia kata hang duk ungkit sejarah lama-lama. Satgi siam mai tuntut Kedah. Macam mana? Tu saya duk maki orang tu. Bila pula siam memiliki Kedah? Abang aku. Bila? Dokumen mana? Fakta mana hang ambil? Siam memiliki Kedah. Dia biasa serang kita tapi dia tak pernah memiliki kita. Pada masa serangan berlaku, Kedah diperintah oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Masih dikawal oleh Sultan negeri ini. Berperang cerita lain. Dia kata sian nak main tuntut hang tu Perdana Menteri. Kalau tempat lain saya kata bodoh. Oi. Tapi tak boleh katakan no. Contoh. Tak kata aku mana pasal dia sungguh. Tanpa rujukan kepada apa dokumen, tanpa rujukan kepada ahli sejarah, tanpa rujukan kepada mana-mana dokumen atau keputusan mahkamah ke atau satu protokol antarabangsa ke apa tak rujuk, dia kata siam boleh tuntut Kedah. Hang tu Perdana Menteri. Kalau siam dengar Perdana Menteri Malaysia kata mereka boleh tuntut salah satu negeri dalam Malaysia ni, apa jadi? Kena benam buang pok ni tuan-tuan. Korek bagi dalam sikit. 6 kaki tak cukup. Saya cakap tentang sejarah. Mereka marah. Mereka kata kacau negeri lain, nak ambil negeri lain. Hai, siapa kata aku nak ambil? Nak ambil ni barang orang. Ni barang sendiri, bukan nak ambil. Barang sendiri. Tak kena ambil hak kita dah. Kalau ikut dokumen sejarah, hak kita dah. Bukan nak pergi rampai hak orang. Kalau hak tu ikut sejarah hak orang. Macam Iraq pergi takluk Kuwait tahun 90. Semua masyarakat antarabangsa marah Iraq. Ikut sejarah Iraq kata Kuwait tu sebahagian pada dia sebelum penjajahan British. Dokumen tu tak boleh pakai. Orang marahlah Iraq. Ni dah dokumen kita terpakai. Yang memisahkan Pulau Pinang pada kita tu British. Jadi saya cakap atas fakta sejarah tu orang marah. Hampa tak mau dengar. Sebab tu aku cakap bagi derai. Dan hampa tak dengar juga. Aku selit lah sikit. Bala bapak hampa.
Macam tu. Bila sebut tu baru hampa dengar. Baru hampa jaga pada tidur. Kalau tidak hampa tak dengar kan? Betul tak kata aku tu? Kena kata baru hampa dengar. Kalau aku cakap elok tak buat tu, dia buat haji nombor tu. Tu haji nombor tu kan lah. Tak bos jelibur tu. Hampa tak dengar. Bos jelibur hantar pedas sangat. Padahal lah ngahang bodoh. Dia tu malas ceramah tu. Tak kata padan dengan hampa. Kalau kata, hampa kata aku maki orang. Tuan-tuan sekalian. Yang kedua saya cakap pasal projek-projek kita yang dihalang. Kalau cakap lembek-lembek, Assalamualaikum. Perdana Menteri. Oh, Perdana Menteri. Boleh tak kami nak buat lapangan terbang? Adakah orang nak dengar? Adakah mereka nak peduli kita? Dia kata pondan mana main ni? Darai. Dangai. Orang kata kuih dangai, dia kata darai. Assalamualaikum. Bila kita bentang betul-betul, kenapa KXP ini penting untuk negeri kita? Mereka tak dengar. Kita proses dah 9 tahun, bukan baru. Dan projek itu bukan projek saya pun. Projek pada zaman dulu. UMNO ada, BN ada, PH ada yang menggagaskan projek itu. Ni, yang bertanding di Alok Mengkudu ni pun. Cik Uban tu. Dia pun ada dalam kerajaan dulu. Mee pun ada dalam kerajaan dulu yang menggagaskan KXP ni. Bila Anwar Ibrahim pergi sekat projek ni, pasal apa Mee cukup telur? Ni orang Selangor, cukup telur tu maknanya penakut. Hampa jangan salah faham lah, memang penakut aku tu. Bahasa orang Kedah kan lah. Cukup telur habis buat ni. Main dengan Anwar Ibrahim. Pasal apa Mee diam? Pasal apa Zamri Yusof diam? Ni, PKR. Mereka pun ada dalam projek itu dulu. Mereka pun bercakap tentang kepentingan projek itu. Masa saya bentang di DUN, saya kata mana adun dalam Kedah ni 36 orang. Mana adun yang tak sokong projek KSP, angkat tangan. Siapa tak angkat tangan eh? Semua sokong. Semua sokong. Bila Anwar Ibrahim jadi ketua, Puak PH ni semua cukup teluk. Nampak tak tuan-tuan? Bacul tak bacul semua ni. Hampa nak pilih jadi adun hampa? Orang bacul tak boleh duduk di Kedah ni. Tak boleh jadi pemimpin. Kita negeri ni kita nak bangkit jadi kuasa besar di tanah Melayu ni. Kalau lantik pemimpin yang bacul, kita duduk lagu ni juga. Hak kita tidak akan didengari. Perjuangan kita akan ditekan. Pemimpin-pemimpin yang bacol akan tutup. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap patah perkataan saya ni dirakam, tahu. Ada satu pasukan di bawah MCMC, bawah Kementerian Fahmi Fadil, hak pokok cermai tu. Punya bacol menteri. Jadi menteri tapi bacol. Tubuh pasukan, kaji tiap-tiap patah perkataan. Mana silap, report polis, polis mai rumah. Minggu lepas ni tiap-tiap hari ada. Perkataan kan ni tak kenal. Saya kata, Puak Kuala Lumpur, mai nak kaji bahasa Kedah. Kena bawa orang Kedah mai. Hang duk Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur. Dengar bahasa Kedah pelik-pelik sikit, report polis. Hantar pergi duduk kalau Kedah kerusuh sekali. Minggu kot, demam kot. Tuan-tuan sekalian. Penakut. Menteri-menteri ni semua penakut. Berlindung di sebaik agensi dan jabatan. Nak syarah sendiri tak berani. Pergi duduk report. Tuan-tuan sekalian. Semakin hari semakin tajam. Perjuangan kita untuk menyuarakan hak kita ditekan habis-habisan. Dia nak kita ni jadi negeri yang anguk macam pokok aja. Tak boleh geleng, tak boleh bersorak lebih. Tak boleh. Kalau boleh tekan dia, tangkap dia, uguk dia. Takutkan dia. Tuan-tuan sekalian, kita orang Kedah, rakyat-rakyat Kedah ni, sejak tahun 2020 sampai sekarang ni, kita telah diajar bagaimana untuk menyuarakan hak kita sebagai rakyat Kedah
dan sikap yang patut ada pada tiap-tiap rakyat Kedah ialah sikap benar kerana berani kerana benar. Kena berani, jangan takut. Kalau saya buat salah pun tuan-tuan kena berani tegak saya. Tegaklah betul-betul. Aku jawab dah, hampa duk tegak lagi. No, macam pudin. Orang habak dah. Berpuluh-puluh puih mulut. Esok mai lagi, ajak debat pula. Debat dengan hang kan dapat dah apa satu. Hang kan bertanding pun. Kalau aku menang, hang kalah. Hang tak bertanding. Tak ada guna apa satu. Kalau calon-calon ni ajak debat, saya mau. Calon mana ajak saya debat, saya mau. Mana ada calon di Kedah ni yang nak berdebat, mai? Siapa dia? Nak debat tajuk apa, mai? Jangan yang sedang memegang jawatan menteri. Pasal mereka boleh guna agensi semua ni. Yang jadi calon, mai? Subuh lagi saya ready dah. Mangkit-mangkit kerja-kerja mata debat, jom. Tuan-tuan sekalian, kita nak bina the Greater Kedah. Nak angkat Kedah ni ke mercu yang lebih baik pada sekarang ni. Selain pada negeri pertanian, kita nak industri kita maju, kita nak infrastruktur kita lengkap untuk muncul sebagai negeri yang hebat dalam sektor ekonomi. Kita nak sektor pendidikan, anak-anak kita diberi peluang seluas-luasnya untuk melanjutkan pengajian. Kita nak anak yatim, orang miskin, ibu tunggal dibela sehabis baik. Anak-anak yatim, tuan-tuan, kita tubuh tabung Tengku Mahmud. Siapa tak ada duit nak mengaji, mai sini aku nak bagi. Anak-anak yatim. Mereka nak suruh kita buat apa? Tabung Tengku Mahmud tu tubuh zaman Ustaz Zizan. Bila kita tukar kali kerajaan 2013, kita kalah, tabung tu hilang. Diguna duit dalam tabung tu memperbaiki rumah wanita UMNO. Tabung Tengku Mahmud untuk pendidikan diguna untuk repair rumah wanita UMNO. Saya masuk balik 2020 tanya perkara kewangan, apa duit ada? Tuan-tuan, dulu ada juta-juta tau. Saya masuk tahun 2020 duit tinggal 600,000. Saya kata duit ni untuk pendidikan orang miskin. Bukan untuk dibagi makan, bukan untuk repair rumah. Betul-betul ditubuh untuk pendidikan. Maka kita tulis semula TOR dan SOP tabung Tengku Mahmud semata-mata untuk pendidikan. Untuk kemasukan ke IPT ke sekolah menengah ke kolej ke, nak beli laptop ke, keperluan apa, mai sini bagi orang miskin. Yang mampu tak sah. Yang ada kemampuan tak payah. Yang susah, hampa mai aku nak bagi. Kalau dia perlu 2,600, bagi 2,600. Selama ni kerajaan, bila anak nak pergi mengaji tak cukup duit, bagi 300. Dia nak 2,500, bagi 300. 2,200 dia nak cari mana? Dia terpaksa merayau kata cari 2,200, tak dapat, tak lepi. Tak lepi. Saya kata selesaikan. Selesaikan sekaligus. 2,600, bagi 2,600, pergi masuk universiti. Lepas tu dapat PTPTN ke, beasiswa ke apa, tak apa, hidup, ngaji bergelok. Hak tu kita nak buat di Kedah ni. Bukan nak suruh himpun duit tu repair rumah wanita UMNO dah. Pasal apa hampa dengki? Rupanya hampa terliok kat REE. Oh, baru aku tahu. Abang lah betul-betul. Hang balik tubuh syarikat. Hang main mohon aku lulu ya. REE ni sumber kekayaan baru di Paduk Syarah baru ni. Sumber kekayaan yang belum diteroka. Betul. Pasal apa tak boleh teroka lagi? Pasal apa orang pergi curi? Pasal di Kementerian Sumber Asli tak ada SOP lagi. Dasar kementerian kata tak menyokong sebarang usaha melambung dalam hutan simpan. Dasar nombor 12. Saya kata dasar nombor 12 ni kena buang. Barulah Jabatan Alas kita boleh proses permohonan untuk dapatkan EIA. Kalau tidak EIA tak boleh proses. Sebab Jabatan Alas kita duduk bawah kementerian tu. Bila dasar kementerian tak benar, Jabatan Alas kita tak jalan. Bila tak jalan, EIA tak ada. Bila EIA tak boleh buat, lesen melambung tidak boleh dikeluarkan oleh PTG. PTG tak boleh keluar lesen.
boleh keluar lesen menjelajah, lepas tu pajak akan melombong untuk tanah tu, kemudian datang lesen melombong. Lesen melombong tak boleh keluar lah ni. Jadi nak dapat hasil macam mana RI? Dia kata kita ni bodoh, hasil banyak tapi orang curi, kerajaan tak dapat apa. Hang lah bodoh. Hang pi ubah dasar nombor 12 tu, aku tahulah nak jadi duit. Hang ingat, hang seorang cerdik. Pasal apa orang curi? Pasal nak buat secara sah tak boleh. Pasal apa berlaku kecurangan di Kedah? Tak, bukan di Kedah saja. Ada 60 lombong haram RI di Malaysia ni. Pasal apa hampa fokus di Kedah saja? Pasal hampa nak menconteng arang di muka lusi. Pasal nak hampa nak habaq kata kami tak kerti. Hampa aja pandai. Negeri hampa pun orang curi. Negeri Sembilan ada lombong haram. Di negeri Perak ada lombong haram. Di negeri Pahang ada lombong haram. Pasal apa hampa sebut Kedah saja? Ni kata hampa ni sangat-sangat pilih bulu, bias, tidak objektif, tidak adil. Hampa zalim kepada orang yang tidak sebulu dengan hampa. Ini politik, kita dibenarkan untuk berbeza. Perlembagaan persekutuan membenarkan kita untuk berpahaman politik apa saja. Komunis yang tak boleh. Boleh, kita dijamin hak kita untuk berbeza dengan mereka. Pasal apa hak kita disekat? Hanya kerana kita berbeza parti dengan mereka. Mereka kata bantuan peruntukan boleh turun ke Kedah dengan syarat kalih bagi sama. Pula bapa hang. Mana ada tulis dalam perlembagaan persekutuan hanya parti yang sama baru peruntukan dan bantuan boleh diturunkan ke negeri-negeri. Mana ada? Hang tunjuk aku. Kalau ada, tunjuk. Tak ada. Jadi kalau tak ada dalam perlembagaan, hampa merintah ni ikut apa? Ikut perlembagaan kah? Ikut perasaan? Ikut emosi hampa? Hampa tak betul ni. Hampa merintah tak betul. Tata kelola tak kena, tata kelola pun tak kena. Dia kata dia bagi peruntukan 1.6 bilion projek pembangunan kepada Kedah. Oi! Anwar Ibrahim. Hak tu dalam RMK 12, rolling plan nombor 3 dah ditentukan. Hang bagi tak bagi duit tu mai. Kita ni tuan-tuan, pembangunan kita tiap-tiap 5 tahun dia ada RMK. Rancangan Malaysia 10, 11, 12. Kita lah ni rancangan Malaysia ke-12. Nak masuk rancangan Malaysia ke-13. Tiap-tiap projek pembangunan tu telah disusun. Bajet dia setahun nak sampai berapa? Tahun 2023 bajet dia 1.6 bilion. Bukan kerana Anwar jadi PM, duit tu mai. Bukan. Kalau Nusi jadi PM pun duit tu mai. Yang aku tak kerti. Bukan kerana dia baik, bukan. Benda tu tulis siap dah. Dalam RMK 12, rolling plan 3. Tahun 2023, 1.6 bilion. Dia mai jual kata, dia kata saya adil. Saya bagi peruntukan pembangunan kat Kedah 1.6 bilion. Oi, hatu ada dah. Macam Infineon. Dia pergi umum kata, oh saya bawa pelaburan ke Kedah 25 bilion. Menyanyi kata, hoi ya hoi, hoi ya hoi. Menyanyi kata dia bawa pelaburan tu. Tuan-tuan sekalian, Infineon buat keputusan untuk tambah pelaburan Kelang dia Kulim. Tahun lama dah. Tahun lepas dia pergi di Kelang tu. Ada satu perasmian. Kita pilih tak tangan tu rasmi. Pecah tanah untuk pelaburan 25 bilion ni tahun lepas. Dia kata dia bawa. Saya tak mengaku kata saya bawa. Tak. Bukan saya bawa pelaburan tu. Infineon sendiri. Duit-duit dia, kelang-kelang dia. Dia buat ikut suka dia lah. Yang hampir duk mengaku kat orang kata saya usaha sampai Infineon. Daripada Jerman setuju tambah pelaburan pasal apa? Nak claim mileage, kata dia bagus. Tak claim pun orang tahu kata hang tak bagus. Hang tak bagus. Adakah tuan-tuan? Kerja lagu tu semua kerja orang gelak. Tuan-tuan, pekerja kilang Infineon pakat gelak. Dia tulis tu ya orang buat emoji ketawa tu. Lebih banyak pada emoji suka. Orang gelak saja. Jadi Perdana Menteri buat orang gelak malu tuan-tuan. Berhenti ya. Berhenti. Dosa jadi Perdana Menteri. Kami ingat hang boleh. Rupanya hang tak boleh. 25 tahun dia duk janjikan lah. Dia duk menyanyi kata dia boleh, dia pandai. Hari ini
dia jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Saya ulang. Hari ini kita jadi kerajaan, besok minyak turun RM1.50. Saya ulang pula bapak hang. Itu jadi trademark kan lah. Bagi orang ingat, 25 tahun dia berjanji dengan kita. 25 tahun oi. Merayu nak jadi PM 25 tahun. Kalau budak tu beranak hari dia merayu tu, lah budak tu menikah lah. Dia punya merayu. Dia janji macam-macam. Tuan-tuan, rupa-rupanya Tuhan nak tunjuk kat kita manusia bernama Anwar Ibrahim ni dan seluruh koncu-koncu dia, bila diberi amanah, beri sungguh apa yang dia nak, dia tak boleh buat. Jadi rahmat juga dia jadi PM ni sampai bulan 8 pun tak apalah. Bagi orang kenal. Lagu nak buat? Bye-bye. Boleh berlaku tuan-tuan. Marin dia duk risau-risau, dia cakap. Dia kata ni nak ubah kerajaan kena keputusan ahli-ahli parlimen. Bukan keputusan pilihan raya 6 negeri. Oi, Anwar Ibrahim. 6 negeri ni hang kalah. Ahli-ahli parlimen pun tak sedap duk tahu. Nak duk dengan hang. Pasal hang telah hilang sokongan. Dari segi moral, orang rakyat telah beri referendum. Telah beli petunjuk dan isyarat untuk hang belah. Pasal rakyat tak mau hang. Jadi ahli-ahli parlimen ni, hak duk geli kaki nak jadi ahli parlimen lama, dia kena lari. Dia bukan lari seorang-seorang tak. Dia lari segerombolan baru tak jatuh. Parti dia keluar daripada PH. Gabungan ni dia tak hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. BN keluar. Sabah Sarawak keluar, anak tinggal apa orang. Hampa baik sungguhlah cik oi. Bulan 8. Boleh berlaku dengan syarat Kedah, Alor Mengkudu ni semua kita menang. Boleh tak Lan? Boleh kan? Kita nak isyarat ni sampai kepada Anwar Ibrahim. Si Pudin ke PG hang aku ajak sangat no. Aku nak tengok muka hang sikit bulan 8 ni. Amu dia buat jegi tak tahu hala kat kita. Nak cabak kita debat, nak buka baju apa semua. Mui Samsing. Oh dia ingat kita heran ke? Hidup main ya kau tu. Tak heran lah. Kita tak takut apa satu pun. Tuan-tuan, hak dia duduk menyanyi 3 minggu dah ni. 3 minggu dah ni hak dia duduk menyanyi tu. Kalau ada kes, kalau ada asas, dia pergi report kepada agensi main lah siasat kita. Kalau ada kesalahan, pergi dakwa kita di mahkamah. 3 minggu dah. Woi, kes di Selangor tu, sehari. 3 hari je kot. Berucap, report, tangkap, charge. Ada alam mamat tu kena. Berucap, report, tangkap, charge di mahkamah. 4 hari ya. Depa kata ada kes, ya kata tak ada. Tak apa, kita lawan lah tu di mahkamah, tak ada masalah apa. Saya ingat semua saya kata apa. Dan saya kata kat siapa pun saya ingat. Saya tak kata kat siapa pun saya ingat. Ni hadir duduk menyanyi ni kalau ada kes, pilah report. Jadi kerajaan ni, dia ada agensi yang menguatkuasakan undang-undang. Ahli politik tidak menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang tu hanya bind kepada agensi dan jabatan yang diberi tanggungjawab menguatkuasakan undang-undang tu. Macam undang-undang immigration. Pudin tak boleh pitahan orang tak tahu hala. Pudin kena suruh ketua pengarah immigration melaksanakan apa-apa undang-undang berkaitan dengan immigration. JPJ. MOT tak boleh pergi tangkap orang bawa kayu getah melemur, tak boleh. Dia kena suruh JPJ pergi tangkap. Menteri tak boleh. Sama dengan kes ni pun. Yang menguatkuasakan undang-undang, yang bind dengan undang-undang tu jabatan dan agensi, bukan menteri. Ni Pudin tak mengaji lagi. Pudin main duk ini, nak ajak. Oh dia hayun semua, macam dia powerful semua. Tak boleh. Agensi duk ada. Han suruhlah agensi buat kerja. Bukan han siasat, han dedah, han siasat, han dedah, han siasat, han dedah. Han ambil agensi penyiasatan, han dedah. Ambil agensi penyiasatan, han dedah. Tak betul jadi menteri tu, tak betul tuan-tuan. Bahaya untuk negara ini bila menteri dia buat ikut suka, tak ikut SOP jabatan. Dia tak ikut. Pasal dia nak main politik, dia lebih mementingkan pencapaian politik daripada tata kelola good governance oleh
agensi dan jabatan. Tapi dia habaq kata dia buat tu nak pastikan government berjalan, tapi dia buat sebaliknya. Tuan-tuan sekalian, Alok Mengkudu ni, tuan-tuan ingat baik-baik, 12 Ogos, calon nombor 1 Radhi Makdin. Tuan-tuan masuk bilik tu mangkah, tak kira Cina, India, Melayu, parti apa pun tak kira tuan-tuan, untuk angkat Kedah ini berada di satu tahap yang sepatutnya dalam negara ini dengan segala keistimewaan yang kita ada. Kita nak adun semua keistimewaan itu menjadikan Kedah ini negeri yang agung, hebat, ulung the Greater Kedah di tanah Melayu ini. Kalau negeri ini terlepas kepada cauban, kepada rakan-rakan yang hanya keti cukup telok depan Perdana Menteri, Kedah akan kekal seperti mana sekarang. Malah kalau diberi arahan untuk memperlahankan rentak negeri Kedah untuk memberi jalan kepada Pulau Pinang, kerana Kerajaan Persekutuan ada plan the Greater Penang, maka mereka tu akan ikut. Kalau berada di tangan kita tuan-tuan, kita tak akan ikut the Greater Penang kerana kita ada agenda kita the Greater Kedah, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih. Kita akan terus melawan selagi hayat di kandung badan. Kita abadikan kudrat kita ini, tenaga kita, masa kita untuk perjuangan untuk rakyat Kedah, untuk mengangkat kembali Islam, untuk mengangkat kembali bangsa Melayu, untuk untuk memastikan semua kaum di negara ini, di negeri ini dapat hidup bersama, saling bantu-membantu dalam keadaan harmoni dan bekerjasama, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, terima kasih. Kita mengundi 12 bulan. Ingat Radhi Makdin, unilah Perikatan Nasional. Boleh kan tuan-tuan? Perikatan. Takbir. Kita angkat tangan sekali. Kita angkat tangan ni, kita lawan. Angkat tangan lawan. Angkat tangan lawan. Kita lawan sampai kita menang. Takbir. Demikian tadi ucapan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mat Noor, Panglima Perang Negeri Kedah Darul Aman. Takbir. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita akan teruskan lagi acara program kita pada petang ini dengan memohon kepada Yang Amat Datuk Seri untuk menandatangan baju sebagai simbolik kehadiran Yang Amat Berhormat ke sini dan menunjukkan insya-Allah Dun Alok Mengkudu ni Perikatan Nasional akan menang. Takbir. Untuk itu majlis dengan segala yang silakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Atas. Dan tengah baju. Tuan-tuan, kita tengok. Talakan semua kamera telefon tuan-tuan, insya-Allah. Baju ni tuan-tuan kita buat khas untuk Yang Amat Berhormat mai ke kawasan kita pada petang ni. Takbir. 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 Perikatan. Rupanya Ustaz Afnan ada petang ni lah. Saya tadi dah tak ada. Okey tuan-tuan, kita ambil gambar sekali. InsyaAllah tuan-tuan. Dengan berakhirnya tanda tangan sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada petang ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh untuk kita bergambar kenang-kenangan dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Cuma tuan-tuan jangan berebut, jangan bertolak-tolak. Jangan berebut, jangan bertolak-tolak. InsyaAllah kita akan ambil gambar kenang-kenangan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita ambil gambar daripada atas. Jadi tuan-tuan mai berhimpun belakang. Belakang MB mai berhimpun belakang MB.
Tuan-tuan boleh bergambar sebagai kenang-kenangan dengan Yang Amat Hormat Menteri Besar. Cuma jangan tolak-tolak saja. Pekat-pekat